Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu nak habiskan tajuk termokimia iaitu bahagian akhir tajuk termokimia aplikasi aplikasi tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik dalam kehidupan seharian. Okey, tak banyak sebenarnya tajuk ini, mungkin dalam setengah jam kita dah selesai. Okey. So kalau kita tengok aplikasi ni, secara tak langsung kita dah belajar dah aplikasi ini di awal-awal tajuk awal-awal tajuk itu. So kalau kita tengok, kita baca buku teks penemuan cara membuat api dianggap salah satu peradaban manusia yang penting. Okey, kalau kita tengok sejarah buat api ni lagu mana, okey, dia gosok batu dengan batu dah. Okey, tubik api. Okey, daripada api tersebut dia boleh bakar kayu dan sebagainya. Okey, tenaga yang dihasilkan melalui pembakaran membenarkan manusia untuk mengusir binatang liar, memasak makanan dan mengawal sumber cahaya serta kepanasan mereka sendiri. Buat dia malam-malam. So, pengetahuan tentang tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik telah memungkinkan kehidupan manusia lebih selesa. Jadi, kita tengok contoh-contoh yang kita dah pelajari. Tingkatan 3 lagi ni awak belajar berkenaan dengan pek sejuk dengan pek panas yang digunakan oleh orang sakit lah. Kalau kita tengok dulu kalau kita kena gapa-gapa lebih gi katok air batu bukuh dalam kain tuala, lepas tu tuai-tuai dekat lebih Jadi dengan konsep kita belajar tentang kimia, so kita adalah pek sejuk pek panas tu dijual dekat farmasi, kita boleh guna je. Di mana pek sejuk pek panas tu dia mengasingkan antara pek sejuk dengan pek panas ni, kalau kita tengok dia hanya dia konsep dia satu bekas ni dia ada satu lapisan nipis tu, dia panggil filem nipis lah, membran nipis. Kat sini dia ada bahan kimia, kat sebelah sini dia ada air. Kalau kita nak suruh sejuk, nak suruh sejuk ataupun nak suruh panas, dia kena depend on bahan apa kita guna. Kalau kita guna contohnya kalsium oksida, ni dia akan menjadi benda ni panas. Kalsium oksida kita duduk situ kalau kita guna kalsium oksida, contohnya kalsium oksida, dia akan jadi panas. Kalau kita guna contohnya amonium nitrat, ni awak kena tahulah. Bahan-bahan yang perlu digunakan untuk menghasilkan pek sejuk dengan pek panas. Jadi, kat sini katakanlah kita letak kalsium oksida. Jadi, kita squeeze je. Pek panas ini, so membrannya akan pecah. Bila membran ni pecah, maka kalsium oksida ni akan bertindak balas dengan air ataupun dia larut dalam air. So, dia akan membebaskan tenaga haba lah. Jadi, secara tak langsung kita akan rasa pek itu panas. Begitu juga dengan pek sejuk. Konsep yang sama juga, tetapi dia guna bahan kimia yang berbeza. Contohnya untuk pek sejuk diguna amonium nitrat, di mana amonium nitrat ni bila kita squeeze saja pek sejuk ni, air tu amonium nitrat akan dissolve dalam air, maka dia akan menyerap tenaga haba, menyebabkan pek ini akan sejuk dan dinamakan pek sejuk. Ni contoh, contoh untuk pek panas. Yang ni kita dah bincang awal-awal tajuk hari tu, macam mana bahan dekat tin ni, bahan dekat dalam tin ni digunakan supaya bahan tersebut kita boleh goncang, maknanya dia akan dissolve dalam air, dia akan membebaskan tenaga haba, menyebabkan kalau dalam ni ada air tu panas, kalau dalam ni ada sup boleh panas lah. Tak perlu kita masak. Ni untuk orang travel. Kalau orang nak travel apa semua tu, dia perlulah benda-benda macam ni. Kalau kita tak travel, duduk kat rumah saja, kita boleh masuk atas dapur lah, tak ada masalah. Ni untuk orang travel. Jadi yang kedua, contoh dia bagi yang kedua adalah tindak balas termik, digunakan untuk kimpalan kereta api. Ni contoh kimpalan lah. Kimpalan, kalau kita tengok ni apa dia ni kimpal ni. Ni adalah
landasan kereta api. Okey, ni contohlah. Okey, contoh lagi iaitu pembakaran bahan api juga membebaskan tenaga haba, sebab itu kita boleh guna haba tersebut untuk buat masak ke, untuk buat panaskan tubuh kita ke dan sebagainya. Ni contoh-contohlah aplikasi tindak eksotermik. Okey. So kita tengok tindak balas endotermik pula. Okey, contoh tindak balas endotermik adalah PEG. Okey, kita tengok PEG gel ni. Okey, yang kita beli tu, kita letak atas kepala tu, kita akan rasa sejuk. Okey, bila sejuk ni maknanya macam mana dia kita rasa sejuk, sebab dia absorb heat daripada tubuh kita tu. Jadi haba daripada tubuh kita tu kuranglah, sebab PEG ini sudah menyerap tenaga haba, sebab endo-endo ni kan serap tenaga haba. Okey. Kemudian tin minuman. Okey, sejukkan diri. Okey, minuman di dalam tin sejuk tanpa disimpan dalam peti sejuk. Okey, ni sama dengan PEG panas, tin panas tadi. Okey, konsep dia sama. Okey, dan kalau kita tengok kat sini dia kata serbat. Apa dia serbat ni? Okey, lidah akan berasa sejuk semasa makan serbat. Kena Google lah. Cikgu baru tengok. Serbat ni apa dia? Siapa boleh bantu cikgu? Siapa boleh bantu cikgu? Boleh Google serbat? Serbat ni sejenis makanan kan? Tapi makanan macam mana? Dia macam aiskrim gitu tak? Frozen dessert, cikgu. Dessert. Okey, serbat ni dessert Okey. Okey, so kita akan rasa apa? Kita akan rasa sejuk lah semasa makan serbat. Oh, dessert Kod dalam bahasa Melayu dia panggil serbat Okey. So kalau kita tengok kat sini lagi, contoh lagi perpuluhan. Okey, menyebabkan badan berasa sejuk. Kenapa? Sebab peluh ni bila keluar daripada badan ni makna dia. Okey, terangkan dia kata. Apa dia ni? Okey, antara perpuluhan. Okey, adakah perpuluhan tindak balas endo atau tindak balas ekso? Berikan jawapan anda. Kalau kita rasa sejuk ni, tindak balas dia mestilah endo. Okey, mestilah endo. Okey, kenapa endo Kenapa endo? Sebab peluh ni lama-lama dia kering tak? Okey, macam mana dia boleh kering? Dia jadi gas lah tak? Dia tubik ke udara. Okey, sebab kering-kering ni serupa dengan jemur kain lah. Macam mana kain tu boleh kering? Okey, jadi dia keluar nak jadi gas tu, maknanya dia perlu serap tenaga haba. Jadi haba mana dia serap? Tubuh kita lah. Okey, tubuh kita. Jadi peluh tu daripada mana? Daripada proses respirasi. Tubiklah peluh Tubiklah peluh, maka peluh tersebut jadi gas ke udara. Okey, sebab air tersebut, air peluh kita tu absorb, menyerap tenaga haba dan dia boleh jadi gas. Jadi bila kita kata sejuk saja, itu adalah tindak balas endotermik. Kemudian kita pergi kepada hot ni. Hot ni awak ada 20 organ Okey, 20 organ. Jadi cikgu buat dah sebenarnya untuk 4 amanah tahun lepas. Ingat lagi tak Alia, Ain Syamimi ada ke? Ain Syamimi, Nasihin tak masuk. Okey, Alia, Intan Nadia, Intan Diana, okey. Hanan ada seumur dah ni. Baru ni dia angkat tangan seumur. Oh ya, dia ada. Sekali dia ada, cikgu tak nampak dia. Okey. Jadi sini cikgu akan bincang dengan awak lah. Buka sekolah nanti. Ini projek Kita tahu kan PBD ataupun kita boleh kata PBS ni. PBS ni dia ada 20% daripada PBS itu adalah projek. Okey. Tahun lepas dengan 4 amanah cikgu tak boleh bagi markah 20 sebab awak sampai sorotan literature sahaja hari tu.
Okey, kalau awak ingatlah, tak sempatlah awak nak buat presentation, nak buat PowerPoint, tak sempat tunjuk kat cikgu. Jadi markah projek awak tidak kosong. Okey, tidak kosong. Jadi ada markah sebab awak sampai surutan literature. Okey, cumanya projek dia sepatutnya buat 2, kita tak sempat buat 2 sebab kekangan. Untuk tingkatan 5 ni kita mula awal ni insya-Allah lah. Okey, harap-harap tak ada gapo kita boleh siapkan projek ini. Jadi di sini apa yang cikgu nak kelas 5 bina ni bahagikan pelajar itu kepada 5 kumpulan. 5 kumpulan dengan 4 orang satu kumpulan. Okey. Jadi baca molek aktiviti ini. Okey, lepas pada tu buat surutan literature. Okey, surutan literature ni nanti cikgu bagi borang baru lah untuk awak lah. Okey, borang baru literature. Literature. Okey, untuk kita buat ni kita bincang semula. Cumanya buka sekolah nanti cikgu nak dah ada kumpulan, dah ada ahli kumpulan. Untuk kita pergi langkah seterusnya. Awak pun tahu kan, nak siapkan projek ni bukannya masa sekejap. Okey, sebab awak perlu cari research, search dalam internet. Okey, cari gapo-gapo maklumat apa semua barulah kita buat objek. Okey, barulah kita buat objek. Okey. So, yang ni langkah awak adalah buat kumpulan dulu. Okey. So, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu nilai bahan api. Nilai bahan api ni biasa belajar dalam bio kan yang dipanggil kalori. Okey, kalori. Okey, bahan api ialah sebatian yang terbakar dalam udara untuk menghasilkan tenaga. Setiap bahan api mempunyai haba pembakaran yang berlainan. Okey. Jadi apa makna nilai bahan api? Nilai bahan api ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Itu maknanya nilai bahan api. Nilai bahan api ni adalah 1 gram. Okey, 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap. Maknanya kat sini unitnya adalah kilojoule per gram. Okey. Dia beza ni. Okey, nilai bahan api dapat ditentukan dengan haba pembakaran. Kalau haba pembakaran hari tu kita belajar unit dia adalah kilojoule per mol. Okey, tetapi bila kita nak convert, nak jadi nilai bahan api dia tidak dalam mol, dia dalam unit gram. Okey, jadi maknanya formulanya adalah haba pembakaran ini kita bahagi dengan jisim molar bahan api. So, kita dapatlah nilai bahan api dalam kilojoule per gram. Okey, itu adalah nilai bahan api. Okey, dia bagi contoh pengiraan. Simple saja contoh pengiraan ini. Dia kata haba pembakaran oktana. Okey, oktana. Kalau kita refer balik, kita belajar tajuk polimer kan. Ok ni silapan. Okey, oktana, silapan. Okey, oleh kerana dia kumpulan ana ni adalah dia kumpulan alkana. Okey, formula bagi alkana adalah CnH2n plus 2. Okey, boleh. Jadi bila N ni equal to 8, maka H equal to 8 kali 2, 16 campur 2, 18. Maka C6H18 ni kita dapat sini H18 ni. Kalau kita nak recall balik dengan tajuk polimer kita belajar. Okey, lah ni dia guna dia tajuk polimer. Kalau dulu tajuk sebatian karbon. Sebab tu cikgu kadang-kadang tu tertubik sebatian karbon. Okey. Ialah tolak 5500 kilojoule per mol. Okey, hitung nilai bahan api. So bila dia nak tahu nilai bahan api, maknanya kita kena bahagi haba pembakaran ini dengan jisim molar. Maka kita pun carilah jisim molar untuk oktana, dapatlah 114 gram per mol. Okey, maka bila kita nak cari nilai bahan api adalah 5500 kilojoule per mol bahagi dengan 114 gram per mol. Mol atas, bawah mati. So yang kita tinggal unit adalah kilojoule per gram. Jadi nilai bahan api bagi oktana adalah 48.2 kilojoule
per gram. Okey, oktana ni adalah bahan api kenderaan lah. Yang ni kita panggil ni bahan api kenderaan dikenali sebagai RON 95 ke RON 97 ke. RON ini merujuk kepada research octane number. Research octane number. Octane ni adalah oktana lah. Jadi lebih tinggi RON bahan api, lebih susah bahan api terbakar. Lebih rendah RON, lebih mudah bahan api terbakar. Okey, itu adalah cara macam mana kita nak mengira nilai bahan api. Okey. Kita tengok lagi. Okey. Oktana mempunyai nilai bahan api yang lebih tinggi berbanding metana. Okey, seperti dalam jadual 3.5. Namun pembakarannya akan menghasilkan lebih banyak jelaga. Jika diberi pilihan, bahan api manakah yang akan anda pilih untuk memasak? Okey. Jadi kalau kita kata kat sini, kita rujuk daripada awal-awal lagi, dia kata oktana ini nilai bahan api dia lebih tinggi berbanding metana. Kenapa lebih tinggi? Sebab ok ni C dia adalah 8. Okey, mek ni C dia adalah 1 saja. Kalau kita nak buat formula C 8 H 18 ni C1H4. Kalau dia react dengan oksigen, hasilnya adalah CO2 dengan H2O sebab kita consider tindak balas lengkap ni. So CH4 ni kalau dia react dengan oksigen berlebihan, hasilnya adalah CO2 dengan H2O saja. Kalau kita balance C ni 8, C ni 18, nak 18, C ni 9. Okey, C ni 2. Okey, jadi apa yang kita belajar dalam tajuk, ingat lagi tak tajuk polimer hari tu? Okey, dalam tajuk ni jugalah awal-awal tu kenapa haba pembakaran. Okey, kenapa haba pembakaran yang ni lebih tinggi? Sebab haba yang dibebaskan semasa membentuk ikatan. Jadi lebih banyak ikatan terbentuk, lagi banyak haba dibebaskan. Sebab tu dia kata oktana mempunyai nilai bahan api yang lebih tinggi. Okey. Namun pembakaran dia lebih banyak jelaga. Lebih banyak jelaga. Berapa lebih banyak jelaga? Jelaga-jelaga ni ke apa? Jelaga-jelaga ni adalah C yang tidak terbakar dengan lengkap. Jadi bila kandungan C lebih banyak dalam molekul, maka kecenderungan untuk bertindak balas dengan tidak lengkap adalah lebih tinggi. Jadi kalau dia bertindak balas dengan tidak lengkap, maka ia akan menghasilkan karbon. Okey, karbon itu adalah jelaga. Sebab tu kita nampak kadang-kadang kalau karbon banyak, contohnya tayar kereta, cikgu ayat hari tu kan. So bila kita bakar tayar tu, kita akan nampak asap hitam tu. Asap hitam tu menunjukkan adalah ada karbon yang tidak terbakar dengan lengkap. Okey, hitam-hitam itu adalah jelaga ataupun karbon yang tidak terbakar dengan lengkap. Okey, jika diberi pilihan, bahan mana yang digunakan untuk memasak? Nak guna gapo? Kalau guna oktana cepat masak. Kalau guna metana lambat masak. So nak guna gapo? Okey, oktana ke metana? Awak nak pilih hak mana? Senyap ni. Diana. Ada Diana kan? Diana? Dia. Dia akan pilih mana? Oktana atau metana? Oktana kot. Oktana. Kenapa pilih oktana? Cepat masak. Cepat masak. Okey, jawapan lain? Orang lain? Sebab ni terbuka ni. Atas alasan kita lah kalau kita kata wajarkan. Okey, so dia kata wajar guna oktana. Kenapa? Sebab makanan lebih cepat masak. Maknanya kalau kita nak buat sup kambing, nak buat sup tulang apa semua, tak perlulah tunggu dah. Kalau kita tak guna pressure cooker, kita rebus je atas dapur, tak perlulah kita tunggu sampai 2-3 jam untuk cook daging tersebut. Okey, jawapan lain? Alia? Hari ni sore je Alia sebab Alia Farhana tak masuk lagi.
Alia, Saya guna metana kot cikgu. berapa metana? Sebab tu jelaga dia kurang daripada oktana. Jelaga tu dapat beri kesan pada alam sekitar, kesan buruk. Kesan buruk. Okey. Okey. Boleh diterima, makna kesan buruk kepada alam sekitar. Kita masuk dapur. Jadi khabar-khabar habis benda-benda sekitar tu jadi hitam dah. Gitu kah? Ya, cikgu. Ya. Orang lain? Putri? Saya macam dia. Macam dia pilih oktana ne. Okey. Jadi atas kita lah ne. Okey, kalau kita guna puyuk nak buat rebuh tulis, okey, kita rebuh tulis, kalau kita guna oktana, kita tahu oktana tu lebih banyak jelaga, habislah puyuk ni kita legan. Jadi tiap kali kita masuk, kita kena sental puyuk tu supaya dia jadi kilat semula. Okey, kalau kita tak sental, jadi hitam lah. Hitam puyuk. Jadi kita nak masuk semula jamuh puyuk hitam. Jamuh puyuk hitam. Okey, tu masalah dia kalau kita guna oktana. Okey, kalau kita guna metana pula, puyuk bersih. Okey, sebab tak banyak jelaga. Kalau hitam pun mungkin bawah je kena jelaga. Sini tak kena jelaga. Jadi kalau nak basuh pun tak perlulah sental dengan kuat. Okey. Lepas pada tu nak sipir pun senang lah. Okey. Kalau awak guna hak ni nak jamuh pun akan jadi hitam. Tangan pun akan jadi hitam sebab jelaga dia banyak. Okey. Atas rasional kita lah ni. Okey. Jadi di sini kalau cikgu pun cikgu pilih metana lah. Okey. Sebab apa? Cikgu tak say jelaga banyak. Okey. Lepas tu kalau kita masuk pas ke muka kita pun jadi hitam. Sebab asap hitam lah. Okey. Sebab tu orang okey. Gitulah lebih kurangnya. Okey, jadi ni kita tidak kata mana betul mana salah, atas kita memilihnya. Okey, jadi untuk pengetahuan awak, okey, untuk rumah kita, gas di rumah kita tu adalah butana. Okey, butana. Okey, butana diambil hanya C4 sahaja. Okey, C4 sahaja. Oktana ni biasanya untuk petrol. Okey, petrol. Nak suruh kereta gerak laju apa semua. Okey, perlukan tenaga yang lebih banyak berbanding dengan masuk. Okey, jadi tak perlulah kita tak bolehlah kita guna metana untuk menggerakkan kereta. Okey, sebab metana tenaga dia tak banyak. Okey, oktana tenaga dia banyak. Jadi that's why lah petrol tu kita guna oktana. Okey, ni contoh-contoh lah bahan api. Kita ada kayu, okey, kita ada metana, kita ada arang, kita ada etanol, kita ada petrol, okey, kita ada kerosin, kita ada gas ali, kita ada hidrogen. Nampak hidrogen? Okey, kalau kita banding hidrogen ini, dia boleh membebaskan tenaga haba dalam 1 gram dia saja. Dia boleh bebas sebanyak 143 kilojoule. Sebab itulah untuk pancarkan satelit okey, dipanggil dia okey, roket tu, okey, dia guna bahan api hidrogen. Dia tak guna petrol, dia tak guna metana, dia tak guna etanol, tapi dia guna hidrogen. Sebab hidrogen, cuba tengok berapa kali ganda okey, tenaga yang dibebaskan untuk 1 gram hidrogen saja. 1 gram hidrogen ni berapa 1 gram hidrogen? 1 gram hidrogen ini adalah 0.5 mol gas hidrogen. Okey, 1 gram dia tu Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kita ada etanol, kita ada petrol dan sebagainya. Ni sebagai contoh lah. Jadi kita tengok pemilihan bahan api ini bergantung kepada nilai bahan api. Kita guna 1 gram, berapa banyak haba yang dibebaskan. Mudah didapati dan sumber bahan. Okey, mudah didapati. Nah, kita guna sekali, maknanya bila habis kita boleh cari ganti. Okey, kos bahan api dan juga kesan bahan api terhadap alam sekitar. Jadi pemilihan kita kena banyak lah. Okey, sebab tu kalau kita tengok diesel kan, kalau orang pakai kereta diesel, okey, kalau dia sampai membebaskan asap hitam sampai tu, okey, kalau orang alam sekitar buat sekatan jalan raya, memang dia akan kena lah. Sebab apa? Sebab kita mengambil kira
pencemaran alam sekitar. Okey, pencemaran alam sekitar daripada pembakaran bahan api. Secara tak langsung kita semua gunalah, guna kereta, guna motor, guna masak kat dapur. Okey, tu semuanya kita melibatkan bahan api. Jadi kok mana-mana walaupun bahan api tu banyak kita guna tetapi kita kena pertimbangkan tentang alam sekitar. Kalau kita tengok lah ni isu utama, kalau awak tengok lah ni isu utama negara adalah plastik, penggunaan plastik. Okey, nak pelupusan plastik. Ni kita akan masuklah dalam tajuk bila kita masuk tajuk plastik nanti. Okey ni. Okey, so kita tengok seterusnya. Tak ada gapo ada cikgu rasanya. Kita kata mari kita jalankan aktiviti perbincangan. So kita tengok ada perbincangan. Jalankan secara perbincangan berkumpulan dengan menggunakan pengetahuan tentang nilai bahan api yang anda telah pelajari. Pilih bahan api yang sesuai digunakan untuk kegiatan harian menggoreng telur dan memasak. Wajarkan pemilihan bahan api. Okey, ni macam takdilan Apa kita nak pilih? Macam cikgu tanya awak takdilan oktana dengan metana. Awak nak pilih oktana apa? Sebab awak kata kalau goreng telur pun cepat masak. Tak perlulah kita duduk dapur lama. Masuk go tu sekejap, masuk go ni sekejap. Okey, tu wajaran kita lah. Kalau kita kata kita nak pilih metana, so kita kata tak apalah puyuk tak bersih. Kita masuk lambat tapi tak perlulah kita duduk gonyok puyuk tu lama-lama. Jadi lebih pimai-pimai tentu juga masa ni. Okey, so seterusnya ujikan diri macam biasa. Okey, sebagai homework. Okey, kemudian kita ada yang ni pun sebagai homework untuk awak. Ujian pencapaian kendiri. Okey, semua ni kena buatlah. Jawab semua sekali. Dan akhir sekali adalah sudut pengayaan. Okey, buat slow-slow. Ada masalah nanti boleh tanya cikgu lah minggu depan tu. Boleh tanya. Ada masalah boleh tanya. So dengan itu seperti cikgu katalah, cikgu tak ambil masa banyak hari ni dalam setengah jam sebab tak banyak yang kita nak bincang tajuk ni. Okey, bahagian akhir ni iaitu kita dah cover semua dah tajuk termokimia, cuma tunggu eksperimen. So eksperimen tu mungkin kita tunggu Q lah. Cikgu nak sudah dulu dengan kadar tindak balas, teruskan dengan redox, kemudian barulah tindak balas untuk termokimia. Tapi at least cikgu dah habis teori dengan awak. Okey, so ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. So kalau tak ada, cikgu berhenti kelas untuk setakat ni. Cuma jangan left lagi. Cikgu nak ambil